Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi hari ini saya akan tunjuk macam mana kita nak buat histogram. Jadi sama-sama kita boleh buka buku teks muka surat 203. Kita akan tengok soalan yang ketiga. Okey, sebenarnya soalan yang ketiga ni dia dah bagi jadual dekat kita. Tapi saya tulis balik ni dalam jadual macam menegak macam ni. Ini ialah jumlah jam tidur sehari bagi pekerja tu. Dan bilangan pekerja tu saya tukarkan kepada kekerapan. Kekerapan ni merujuk kepada kuantiti bilangan pekerja. Okey. Jumlah jam tidur sehari daripada 5 jam hingga 5.04 jam 2 orang. Okey. Jumlah tidur yang ni 4 orang, lepas tu 22 dan seterusnya lah. Okey. Untuk buat histogram, kita perlu tahu cara nak cari sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, ini untuk histogram. Okey. Jadi sebenarnya kita ada formula untuk cari sempadan bawah. Okey, ini pun ada dalam buku teks awak dia punya formula dia. Okey, sempadan bawah had atas kelas sebelumnya tambahkan dengan had bawah kelas itu bahagikan dengan 2. Okey, jadi cuba tengok dekat sini. Kita nak cari sempadan bawah dekat sini. Jadi kita perlu tahu had atas kelas sebelum dia. Okey. Jadi untuk sini ada tak had atas kelas sebelum dia? Ini ialah kelas yang pertama kan. Jadi kita kena tambah lagi satu kelas ke atas. Jadi kelas yang ke atas ni sebenarnya kalau kat sini 4.05. Jadi ini ialah 4.04. Okey. Jadi dekat sini ialah 3.05. Ini ialah kelas atas dia. Okey, ini ialah had bawah. Ini ialah had atas. Jadi dia kata had atas kelas sebelumnya. Kita akan ambil 4.40. Okey, 4.04. Had atas kelas sebelum dia. Tambahkan dengan had bawah kelas itu. Okey, had bawah dia yang mana? Had bawah ialah yang sebelah kiri 4.05 bahagikan dengan 2. Okey. Bolehlah tekan kalkulator. Okey, bila kita tekan kalkulator 4.04 tambah 4.05 bahagikan dengan 2. Kita akan dapat 4.045. Ini ialah dia punya sempadan bawah dia. 4.045. Okey. Jadi, kita cari pula sempadan bawah yang ini. Okey. Tengok balik dia punya formula. Had atas kelas sebelumnya. Had atas ialah ini. Okey. Sebelah kiri ni, semua yang sebelah kiri ni, ini ialah had bawah. Okey. Semua ni ialah had bawah. Ini ialah had bawah. Okey. Yang ini ialah had atas. Boleh beza tak? Jadi dia kata had atas kelas sebelumnya. Jadi kita nak cari dekat sini. Kelas yang sebelumnya ialah kelas yang atas ni lah. So had atas dia ialah 5.04 tambahkan dengan had bawah kelas itu. Had bawah kelas yang ni. Kelas ni 6.04. Had bawah kelas itu. Had bawah ialah kat sini lah. 5.05. Bahagikan dengan 2. Jadi cuba tekan kalkulator. Kita dapat berapa? .04 tambah 5.05 sama dengan, lepas tu bahagikan dengan 2. Kita dapat 5.045. 5.045. Jadi, cuba tengok.
Awak nampak tak dia punya trend dia? Okey, ini dia bertambah 1. Okey, sini 4.045. Sini 5.045. Jadi kat sini mesti 6.045 sebab dia punya kelas dia pun sama. Dia punya beza dia. Okey? Kalau awak nak terus kira macam ni boleh juga. Tapi kalau nak selamat kira macam ni lah. Tapi kat sini memang kita boleh tengok dah. Dia punya trend dia sama. Jadi isi je lah. 6.045. Lepas tu 7.045. 8.045. 9.045. 10.045. Okey, settle untuk sempadan bawah. Sekarang kita nak cari sempadan atas pula. Okey, untuk sempadan atas, kita ada formula dia jugalah. Sempadan atas, had atas kelas itu, tambahkan dengan had bawah kelas selepasnya. Bahagikan dengan 2. Okey, macam mana pula tu? Jadi, kita tengok, kalau nak cari sempadan atas untuk kelas ni, jadi, kita kena ambil had atas kelas itu. Had atas kelas itu ialah 5.04. Okey, 5.04 tambahkan dengan had bawah kelas selepasnya. Kita nak cari kat sini. Jadi, had bawah kelas selepas dia. Had bawah dia ialah 5.05. 5.05 bahagikan dengan 2. Okey. Jadi, boleh kira. 5.04 tambah 5.05 bahagi 2. Dia dapat 5.045. Jadi kat sini 5.045. Kemudian boleh kira kat sini juga. Okey, bila kita kira kat sini, kita ambil had atas kelas itu 6.04 tambahkan dengan had bawah kelas selepasnya. Tambahkan dengan 6.05 bahagikan dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat 6.045. Next, yang ni pula. Had atas kelas tu 7.04 tambahkan dengan 7.05 bahagikan dengan 2. Okey, terdapat 7.045. Okey, trend dia sama juga. Okey, boleh je sambung terus. Okey, jadi kita dah selesai dah. Kita ada kekerapan, kita ada sempadan bawah, sempadan atas. Jadi, untuk lukis histogram, apa yang perlu kita ada? Kita perlu ada kekerapan dan sempadan lah. Sama ada sempadan bawah ataupun sempadan atas. Okey, saya nak tunjuk macam mana kita nak buat histogram. Okey, yang pertama sekali, yang paling penting ialah kekerapan. Kekerapan ni dia akan rujuk kepada paksi Y. Okey, kekerapan ialah paksi Y. Ingat Jadi, paksi X dia pula apa? Paksi X awak ambil sempadan bawah dan sempadan atas yang awak kira tu. Okey, yang pertama sekali awak ambil yang sempadan bawah. Yang ni 4.04. Lepas tu ambil yang sempadan atas semua sekali. Jadi kita start daripada 4.045, lepas tu 5.045, 6.045 hinggalah 11.045. Okay, actually kalau awak nak kira sempadan atas sahaja pun boleh. Okay, lepas tu awak just tambahkan lagi satu dekat atas ni. Okay, awak kira macam biasa, tambahkan lagi satu. Tak payah dah kira sempadan bawah. Okay, yang ni sajalah saya nak tunjuk macam mana nak guna formula yang ni. Okay, lepas tu dah kita dapat maklumat ni, kita boleh plot lah dekat graf tu. Okay, ini ialah graf kita. Okay, di dalam soalan dia kata untuk paksi X, dia kata 2 cm kepada 1 unit. Dan untuk paksi Y, dia kata 2 cm kepada
20 unit. Jadi, apa dia 2 cm? 2 cm tu. Okey, 2 cm tu merujuk kepada ni. Okey, cuba tengok kat sini. Awak nampak tak hijau yang terang ni? Hijau yang terang. Okey, ini merujuk kepada 2 cm. Okey, jarak antara petak yang besar ni ialah 2 cm. Maknanya kat sini kosong kan? Jadi kan dia kata paksi Y, dia kata 2 cm kepada 20 unit. Maknanya setiap 2 cm ni 20 unit lah. So 20 kat sini ialah 40, 60, 80, 100. Ini kita rujukkan kepada kekerapan kekerapan. Okey. Lepas tu dia kata untuk paksi X 2 cm kepada 1 unit. Jadi untuk paksi X ni kita akan tengok dia punya sempadan atas. Okey, dia kata 1 unit kan. Okey, cuba tengok beza antara dia punya sempadan atas ni. 5.045 dengan 6.045. Ini memang 1 unit kan. Okey, jadi kita ambil je terus sempadan atas ni. Okey, tapi yang pertama sekali kita ambilkan yang ni 4.045. Okey, jadi boleh tulislah kat sini 4.045. Lepas tu yang ni 5.045 dan seterusnya. Tulis sampai habis Okey. Lepas kita dah buat ni, dah label-label ni. Lepas tu ini ialah jumlah jam kan. Okey, jadi tulislah jumlah jam. Okey, untuk paksi Y awak tulis kekerapan je. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, jadi kita tengoklah yang pertama sekali, kelas yang pertama. Dia kata kekerapan dia 2. Okey, dekat mana 2? Kita kena tanda dekat antara 4.045 hingga 5.045. Jadi dekat sini lah. Kat sini kita kena tanda 2. Ini 20 kan. Jadi 2 tu dekat mana? Okey, dekat sini mesti 10. 10 kan. Jadi setiap kotak yang kecil ni merujukkan kepada 2. Okey, jadi dia punya yang ni yang ni je dekat situ. Okey, tandakan sikit macam tu. Saya kita lukislah. Okey, 2. Lepas tu ini 4 pula. 4 kat mana? Kalau kotak kecil dia 2, maknanya kalau 4 sinilah. Okey, macam tu 4. Lepas tu 22. 22 kat mana pula? Okey, kat sini 20. 22 ada satu kotak kecil. Kemudian 64. 60 dekat sini 60. Lepas tu 62, 64. Okey, boleh tanda macam tu dulu. Lepas tu 90. Ini 80, dekat sini 80 dan 90 separuh lah daripada dia. Okey, lain graf, lain dia punya skala dia dan lain lah dia punya jarak-jarak dia ni. Okey, lepas tu 14. 14 macam mana? Okey, sini kan 10. Separuh kan 10. Jadi satu titik, satu kotak kecil kan 2, 10, 12, 14 kat sini lah. 14. Lepas tu 2. Okey, 2. Macam tu. Okey, pertama, first time saya tengok histogram ni sangat rendah. Okey, jadi bila awak dah buat macam tu kan, garis je lah. Okey, gariskan dulu. Garis. Ini pun garis. Okey, sini pun. Garis ikut dia punya rumah je lah. Dia punya kotak 2 cm tu. Okey, jangan lebih-lebih. Okey.
Okey, bila dah garis macam tu, kita bolehlah histogram ni kan palang macam tu kan. Lepas tu kita bolehlah buat dia punya palang dia ni. Okey, dia sambung je. Dia punya palang-palang ni memang bersentuhan. Okey, dapatlah kita punya histogram. Okey. Histogram bentuk dia macam ni. Jadi, untuk histogram apa yang paling penting? Yang paling penting ialah dia punya kekerapan. Kekerapan ialah dia punya kuantiti dia. Okey, bilangan dia. Kekerapan, ingat kekerapan ialah paksi Y. Dan yang kedua ialah kita kena cari sempadan atas. Okey. Cari sempadan atas dan tambah lagi satu dekat atas daripada sempadan atas ni, iaitu inilah dia sebenarnya 4.045. So dah saya buat sempadan bawah ni, saya ambil je lah terus. Okey. Itu untuk paksi X. Okey. Okey, sekarang soalan yang keempat, muka surat 203. Okey, ini dia suruh kita lukis poligon kekerapan. Okey. Kalau poligon kekerapan, dia lain pula untuk paksi X dia. Okey, jadi ini ialah dia punya kelas. Okey, ini saya salin balik kelas dia. Dan ini dia punya kekerapan. Okey, dalam poligon kekerapan, ini ialah poligon kekerapan. Kita perlu buat lagi satu jadual, iaitu titik tengah. Okey, macam mana kita nak cari titik tengah? Titik tengah ialah had bawah tambahkan dengan had atas bahagikan dengan 2. Okey, yang mana had bawah? Macam tadi yang saya kata, had bawah ni ialah yang sebelah kiri. Ini semua ialah had bawah. Okey, had bawah. Dan sebelah kanan ni ialah had atas. Semua ni ialah had atas. Okey. Jadi, untuk kat sini, had bawah dia ialah 1.0. Had atas dia ialah 1.9. Jadi, kita tambahlah 1.0 tambah 1.9 bahagikan dengan 2. Okey. Kita dapat berapa? Boleh kira guna kalkulator awak. 1 tambah 1.9 bahagikan dengan 2. Okey, kita dapat berapa tu? 1.45. Okey, boleh isilah. Okey, kemudian untuk yang ni pula, titik tengah dia 2 tambah 2.9 bagi 2. 2.45. Okey, ini pun sama. 3 tambah 3.9 bahagi 2. 3.45. 4.45. 5.45. 6.45. Okey, settle untuk kita punya jadual. Sekarang kita nak lukis poligon kekerapan. Okey. Untuk lukis poligon kekerapan, okey, untuk soalan ni dia kata, okey, lukis poligon kekerapan dengan skala untuk paksi X dia kata 2 cm kepada 10 unit, dan untuk paksi X 2 cm kepada 1 unit. Okey, boleh rujuk buku teks awak muka surat 203. Okey, sekarang ini ialah 10 unit kan. Okey, boleh tandalah 10, 20. Sorry saya pakai pen yang ni. Awak kena lukis guna pensel lah. Okey, kalau saya guna pensel saya tak nampak. Okey. 10, 20, 30, 40, 50. Okey, ini ialah kekerapan. Okey, tulislah kekerapan. Okey, lepas tu titik tengah. Okey, untuk poligon kekerapan, awak kena tambahkan satu titik tengah dekat atas ni
dan satu lagi titik tengah dekat bawah. Okey, jadi memandangkan beza dia adalah 1 kan. Maknanya dekat atas ni ialah berapa? Dekat atas ni ialah 0.45 lah kan. 0.45. Dan dekat bawah ni lepas 6 ialah 7 lah kan. 7.45. Okey, kita start daripada 0.45 dekat sini. Okey. 0.45, 1.45 dan seterusnya. Okey. Jadi, untuk paksi X ni apa? Paksi X ialah kita wakilkan dia tinggi kan. Okey, tulislah tinggi. Tinggi dalam meter. Okey, lepas tu kan kita dah tambah dah dekat atas ni kan. 1. Jadi kekerapan dia tak ada. Okey, kekerapan dia tulis sifar. Kat bawah ni pun sifar juga. Okey. Jadi yang pertama ni kita tandakan dia sebagai sifar lah. Tandakan dia sebagai sifar. Okey. Lepas tu untuk 1.45. Tengoklah 25 dekat mana? 25 dekat tengah ni kan. Okey, tandakan. Lepas tu 33. 33, 31, 32, 33 kat sini. Lepas tu 46. 45, 46. Lepas tu 50. Okey, boleh tanda. Lepas tu 44. 44 dekat sini. 36. 36 kat mana? Dekat sini. 36. Okey, lepas tu yang bawah sekali kan kita dah tambah sendiri kan. Okey, lepas tu kita letak kosong lah. Kosong kat sini. Okey, dia punya poligon kekerapan ni mesti dia bermula daripada kosong, berakhir pun dengan kosong. Sebab kita tak mau poligon kekerapan kita tergantung dekat sini. Kita nak dia sampai ke bawah. Okey, kita kena lukis sampai ke bawah. Jadi, titik-titik ni awak sambung guna pembaris. Jangan guna freehand poligon kekerapan, sambung titik guna pembaris. Okey, sambungkan. Okey, boleh sambung. Pastikan kena titik. Yang ni dia macam lari sikit. Okey, pastikan tepat-tepat kena titik. Okey, macam ni lah rupa poligon kekerapan. Bila awak dah plot, awak akan sambung dia punya garisan tu guna pembaris. Jadi, apa yang kita belajar hari ni? Okey, untuk apa? Untuk histogram. Histogram. Paksi Y dia ialah apa? Kekerapan. Ingat Paksi X dia ialah sempadan atas. Tapi kena tambah lagi 1 dekat atas, sepadan atas. Macam tadilah, kena tambah lagi 1. Okey. Untuk poligon kekerapan, paksi Y dia apa? Paksi Y dia ialah kekerapan. Dan paksi X dia ialah titik tengah. Okey, titik tengah kena tambah dekat atas sekali dan bawah sekali. Okey, yang histogram kena tambah atas sekali je untuk sepadan atas. Okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.